Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan bab 3 pemikiran ekonomi pada masa Khulafa' Ar-Rasyidin daripada kitab Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Rasulullah SAW hingga kontemporer, iaitu daripada karya Dr. Januari. Saya Nurul Khalila binti Hamdan beserta sahabat saya Robiatul Adawiyah binti Musa akan membentangkan tajuk kita pada hari ini. Baiklah, apa yang akan dibincangkan dalam tajuk ini? Yang pertama ialah pembentukan khilafah, kedua ialah pemikiran ekonomi Abu Bakar, pemikiran ekonomi Umar bin Khattab, pemikiran ekonomi Uthman bin Affan, pemikiran ekonomi Ali bin Abi Talib beserta kesimpulan. Baiklah, kita pergi kepada pembentukan khilafah. Ini adalah kronologi pembentukan khilafah. Ia terjadi setelah kewafatan Rasulullah SAW pada tahun 632 Masihi. Bagi meneruskan usaha dakwah Islamiyah, maka tidak boleh tidak perlu ada seorang pemimpin yang akan menggantikan tampuk pimpinan Rasulullah SAW. Maka di sini perdebatan sengit antara kaum Muhajirin Mekah dan Ansar Madinah. Bahkan Rasulullah SAW tidak dikebumikan selagi mana tidak diangkat seorang khalifah untuk menjadi pemimpin umat Islam pada masa itu. Setelah disepakati, maka Abu Bakar dilantik dan diangkat menjadi khalifah pertama pada masa Khulafa' Ar-Rasyidin. Khulafa' Ar-Rasyidin berlangsung selama 30 tahun dengan pelantikan 4 sahabat. Yang pertama ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kedua ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ketiga ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang keempat ialah Sayyidina Uthman bin Affan. Baiklah, Sayyidina Abu Bakar memerintah selama 2 tahun, manakala Umar bin Al-Khattab memerintah selama 10 tahun, Uthman bin Affan memerintah selama 12 tahun, manakala Sayyidina Ali bin Abi Talib memerintah selama 6 tahun. Dan ini berlangsung selama 30 tahun. Mereka keempat-empat para sahabat ini kita kenali sebagai sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Baiklah. Seterusnya kita pergi kepada peristiwa penting dalam sistem Khulafa' Ar-Rasyidin. Maka sepanjang terjadinya pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, terdapat beberapa peristiwa, iaitu yang pertama, psikologi umat Islam terganggu kerana kewafatan Rasulullah SAW. Seterusnya, pemberontakan suku yang harus diperangi, penaklukan Islam menjadi aktif sehingga mencapai sejauh Khurasan di timur, Georgia dan Armenia di utara, Mesir dan pantai Afrika Utara di barat, dan Yaman serta Hadramaut di selatan. Iaitu seterusnya, berlakunya perubahan cepat dan drastik dalam masyarakat Islam dengan cara yang belum pernah dialami sebelum ini, dan perpecahan dalaman sehingga berlaku pertumpahan darah. Seterusnya kita pergi kepada pemikiran ekonomi Abu Bakar. Kepribadian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, baiklah. Beliau ini adalah seorang yang lembut hati, pemurah, sangat disenangi oleh sahabat lain dan masyhur dengan kesalehannya dan kerana kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Beliau juga digelar sebagai As-Siddiq, yakni yang membenarkan. Hal ini kerana beliau sangat membenarkan kata-kata Rasulullah. Antara yang kita boleh tengok adalah ketika mana Rasulullah SAW menceritakan peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang di mana Rasulullah SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha pada perjalanan hanya 1 malam sahaja. Maka jika kita ikut logik akal kita sudah tentu tidak membenarkan kata-kata itu. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq sangat membenarkan kata-kata Rasulullah tanpa ragu-ragu. Maka ia digelar sebagai As-Siddiq. Kedua, Sayyidina Abu Bakar ini adalah antara sahabat yang terdekat dan dipilih oleh Nabi untuk menemani baginda ketika berhijrah ke Madinah. Seterusnya ialah Nabi Muhammad SAW memilihnya menjadi imam solat berjemaah ketika baginda sedang sakit, dan beliau sanggup menghabiskan seluruh kekayaannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau ni terkenal dengan karisma dalam kepimpinan kerana kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Baiklah, kita pergi kepada sumbangan Abu Bakar. Beliau ini menghabiskan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pemerintahannya adalah selama 2 tahun sahaja, dan beliau adalah seorang pemerintah yang sangat memerangi golongan Aridah. Baiklah, Aridah ini apa?
Aridah ini adalah golongan yang di mana mereka ni terlibat di dalam gerakan anti-Islam. Okay, mereka ni terdiri daripada 3 golongan. Yang pertama ialah mengaku sebagai Nabi, golongan yang murtad dan golongan yang enggan membayar zakat. Gerakan ini telah muncul di sebahagian besar tanah Arab kecuali Mekah, Madinah dan Taif. Kita pergi kepada antara faktor Abu Bakar As-Siddiq memerangi pemberontak yang kita ceritakan tadi adalah yang pertama ialah faktor agama. Abu Bakar melihat para pemberontak seperti ingin menghancurkan nilai-nilai Islam sebagai sebuah negara. Yang kedua ialah keperluan menyatukan semenanjung Arab, terutama semasa perkembangan agama Islam yang meluas. Apa yang Abu Bakar As-Siddiq buat ni ialah beliau menjadikan masyarakat Arab Badui sebuah rakyat yang terlibat dalam politik. Hal ini kerana mereka ini sejenis golongan yang tidak terlibat dalam peraturan atau pemerintahan kerajaan Islam. Maka Abu Bakar memaksa mereka untuk tunduk kepada kehendak negara supaya golongan mereka ini dapat meningkatkan diri menjadi masyarakat yang international. Seterusnya ialah kerana beliau menekankan peranan khusus zakat. Zakat adalah alat untuk membangunkan negara juga. Umat Islam memerlukan sumber kewangan yang besar dalam meluaskan empayar Islam. Seterusnya adalah zakat adalah sumber daya kewangan negara. Yang seperti mana kita tahu adalah umat Islam sangat memerlukan sumber kewangan yang besar untuk meluaskan empayarnya. Seterusnya ialah menegakkan domain politik dari pemerintahan pusat di Madinah, menghasilkan prinsip penting dalam perbajakan Islam. Dan di sini politik umat Islam telah bersatu dan ia menghasilkan prinsip yang penting dan menghasilkan satu bentuk zakat supaya zakat ini adalah salah satu hak negara. Okey, baiklah. Kita pergi kepada pemikiran ekonomi Umar Al-Khattab. Kepribadian Sayyidina Umar Al-Khattab ini adalah beliau mempunyai kekuatan fizikal, keberanian, ketabahan dan dalam memimpin umat Islam. Beliau ini adalah seorang yang tegas, soleh, sederhana dan adil. Beliau ni mempunyai kebijakan tersendiri dalam sistem ekonomi. Dan beliau mencadangkan pembuatan kalender Islam yang pertama. InsyaAllah kita pergi kepada pemilikan sumber ekonomi. Baiklah, kebijakan Umar Al-Khattab ini masyhur dengan tanah taklukan perang dan beliau jadikannya sebagai faktor pengeluaran. Setelah penaklukan Islam, majoriti umat Islam menganjurkan bahawa tanah yang dijajah itu tetap berada dalam tangan tentera Islam, tetapi pada pandangan Umar Al-Khattab, beliau tidak bersetuju, lantas berpendapat bahawa tanah tersebut perlu berada pada jagaan negara dan pajak akan dikenakan kepada asli tersebut. Maka tentera Islam akan dapat bahagian dari pajakan tersebut. Okey, Umar Al-Khattab membahagikan pemilikan sumber ekonomi ini terbagi kepada dua. Yang pertama ialah harta bergerak, yakni harta rampasan perang. Seterusnya ialah harta tidak bergerak, iaitu tanah. 1/5 adalah untuk negara dan 4/5 adalah untuk tentera Islam. Harta yang tidak bergerak itu adalah menjadi hak milik negara dan pengelolaan tanah diserahkan kepada pemilik asal dan wajib membayar pajak kharaj. Seterusnya kita pergi kepada hikmah penetapan tanah sebagai milik negara. Pertama, untuk mengelakkan terjadinya masyarakat feudal kerana tentera Islam sibuk hidupnya menjadi tuan tanah menguruskan jumlah yang besar. Maka dekat sini akan lahirlah satu masyarakat yang masyarakat yang tidak teratur di situ. Sebab tentera Islam sangat sibuk dengan urusan tanah tanpa menguruskan tanah tersebut. Seterusnya ialah mencipta keseimbangan pembahagian kekayaan. Okey, supaya harta tersebut tidak hanya berlekar di tangan orang kaya sahaja. Yang ketiga ialah mempertimbangkan kesejahteraan generasi akan datang. Ini kerana jika diberikan kepada tentera Muslim, ia hanya akan diberikan kepada keturunan mereka sahaja dan akan diwariskan tanah tersebut tanpa dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Seterusnya adalah mencipta jaminan sosial.
Dengan itu contoh rakyat Syria dan Iraq yang ditakluki supaya mereka ini tidak kehilangan jaminan sosial dan hidupnya kerana harta rampasan yang kita miliki semasa kita menakluk negara mereka. Seterusnya ialah menjadi sumber negara. Hasil pajak daripada pemilik asal tanah akan masuk ke simpanan negara. Baiklah, seterusnya ialah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi, apabila pemilikan tanah diberikan kepada pemilik asal, maka penghasilan tanah menjadi keutamaan pertimbangan, bukan sekadar pembahagian hak milik. Seterusnya, terjadinya peningkatan pengeluaran produk sumber alam dan negara mengakui hak milik individu selagi mana ia tidak disalahgunakan. Dan apabila pemilikan tanah diberikan ke pemilik asal, ia akan membuka peluang pekerjaan kerana antara orang-orang yang tidak yang menganggur, mereka boleh menyumbang khidmat mereka dalam menguruskan tanah yang telah diberikan kepada pemilik asal. Seterusnya ialah peningkatan tabungan pengeluaran. Dan tanah yang tandus diserahkan kepada rakyat yang memerlukan supaya mereka ini dapat membangunkan diri mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seterusnya kita pergi kepada pembahagian kekayaan. Pembahagian kekayaan ini negara akan memaksimumkan zakat. Zakat fitrah maupun mal merupakan media distribusi kekayaan dari orang kaya kepada pihak yang memerlukan, yakni 8 golongan. Yang pertama, miskin, orang fakir, amil, mu'alaf, hamba yang merdeka, orang yang berhutang, orang yang berjihad di fisabilillah serta orang musafir. Dan seterusnya khums, 1/5 harta rampasan perang untuk mengeluarkan rakyat daripada kemiskinan. Kerana dengan itu mereka dapat memperbaiki kehidupan mereka dengan lebih baik. Seterusnya struktur pajak. Struktur pajak terdapat 5 perkara di sini, ialah pertama ialah zakat, jizyah, khums, kharaj dan usyur. Okey, zakat, jizyah dan khums telah diasaskan lama oleh Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Maka kharaj dan usyur ini timbul daripada idea Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Okey, antara syarat-syarat kharaj ialah kharaj bukan pajak tanah tetapi pajak penghasilan dari tanah. Tanah itu perlulah subur bagi memaksimumkan produk bahan. Seterusnya ialah bayaran pajak bergantung kepada kesuburan tanah dan nilai pasar produk tersebut. Pajak tersebut adalah bayaran tahunan dan boleh dibayar secara ansuran. Pajak hendaklah dibayar dalam bentuk wang dan kewajipan pajak pada tanah yang bertuan baik Muslim maupun bukan Muslim. Dan kharaj tidak boleh dicampur dengan zakat. Zakat mesti dihabiskan dalam tempoh yang tertentu. Kharaj bergantung kepada kebijaksanaan pemimpin untuk menguruskannya. Syarat-syarat usyur pula ialah idea ini timbul berikutan pajak yang dikenakan ke atas orang Islam yang memasuki wilayah lain. Setelah itu, usyur dikenakan kepada seluruh pedagang luar sama ada Muslim maupun bukan Muslim. Muslim dikenakan sebanyak 2.5% manakala bukan Islam sebanyak 5%. Seterusnya ialah kita pergi kepada belanja negara. Belanja negara seperti yang mana kita tahu, zakat, khums dan jizyah dibelanjakan dengan cara tertentu yang ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua ialah kharaj dan usyur bergantung pada kebijaksanaan khalifah untuk menguruskannya. Keperluan negara dibahagikan kepada 3, iaitu pengeluaran keperluan sosial. Ini akan membantu rakyat yang mengalami kesulitan secara ekonomi, iaitu dengan pembahagian zakat dan khums. Seterusnya ialah biaya negara, bayaran administrasi negara, membayar gaji tentera Muslim, gubernur, bendahara, hakim dan pegawai negara. Seterusnya ialah investasi negara, pembangunan jambatan, jalan, menggali sungai dan sebagainya. Kerana itu, dan ia digunakan untuk pembangunan fizikal. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada pemikiran ekonomi Uthman bin Affan. Okey, pertama sekali kita tengok kepada sistem pembentukan khalifah beliau. Yang mana masa proses pembentukan khalifah ada tim yang mana ada 6 orang dalam tim tersebut yang handle proses pembentukan khalifah, iaitu Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdul Rahman bin Auf. Dan dalam musyawarah tersebut, maka mereka putuskan untuk jadikan Uthman bin Affan ni sebagai khalifah yang seterusnya menggantikan Umar bin Al-Khattab. Okay, so kita tengok kepada peribadi beliau.
Uthman bin Affan ni merupakan seorang yang sangat lemah lembut, dermawan dan juga seorang yang toleransi dan juga rendah hati. Dan yang paling menonjol sekali adalah dermawan dan juga lemah lembut lah. Kalau kita tengok lagi secara dekat, Uthman bin Affan ni dia lebih rapat dengan Abu Bakar As-Siddiq kalau nak berbanding dengan Umar bin Al-Khattab. Uthman bin Affan ni juga merupakan menantu kepada Nabi dan beliau digelar sebagai Abu Abdullah. Uthman bin Affan ni juga merupakan seorang penulis wahyu selain daripada Zaid bin Abi Sabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab dan Zubair bin Al-Awwam. Salah satu penulis wahyu yang selain daripada itu adalah Uthman bin Affan. Dan Uthman bin Affan ni juga merupakan seorang yang sangat kaya raya lah pada zaman beliau. Seterusnya kita masuk kepada kepimpinan Uthman bin Affan pula. Pada zaman beliau ni, beliau dituduh sebagai nepotism, iaitu melebihkan ataupun memilih golongan yang lebih rapat dengan beliau, terutamanya pada masa kepimpinan 6 tahun kedua lah, sebab pada waktu tu Uthman bin Affan ni dah meningkat tua, dah jadi orang tua kan. Jadi sahabat-sahabat terdekat tu dia menguasai kepimpinan Uthman bin Affan. Jadi kita tengok kepada kejayaan semasa kepimpinan beliau, iaitu pada zaman beliau dapat menyempurnakan proses penyusunan Al-Quran. Pada waktu tu juga dapat memperluaskan wilayah sehingga Sigistan, iaitu di timur, dan juga Georgia antara Laut Kaspia dan Laut Hitam, iaitu di utara, dan juga pantai Afrika Utara, iaitu di sebelah barat. So, kita tengok seterusnya bidang ekonomi. Dari sudut bidang ekonomi, kepimpinan beliau ni, kalau kita kata secara bahasa kasarnya lah, kepimpinan beliau ni tidaklah begitu inovatif, sebab beliau hanya menyambung kepada legasi Umar bin Al-Khattab sebelum ni. Sebab sistem ekonomi pada zaman Umar bin Al-Khattab dah cantik dah kukuh dah. Jadi beliau teruskan saja sistem ekonomi yang telah dibuat oleh Umar bin Al-Khattab. Kita tengok kepada sumber kewangan pada zaman Umar. Sebelum Uthman bin Affan ni, pada zaman beliau dia guna zakat, khums, jizyah, kharaj dan juga usyur. Dan bila masuk kepada zaman Uthman bin Affan, beliau menggunakan sistem sumber kewangan yang sama, lebih kurang sama dengan zaman sebelum pemerintahannya. So kita tengok pada keadaan ekonomi pada zaman Uthman bin Affan ni. Pada waktu tu negara banyak memiliki tanah. Pada waktu tu negara banyak menguasai tanah sekaligus menjadi sumber pendapatan negara yang boleh dikatakan melimpah ruah lah, sebab ada tanah pertanian yang yang diwarisi dari pemilik sebelumnya. Sebab pemilik sebelumnya tu dia lari ke negara lain. Contoh macam dia lari dari Iraq ke Suriah selepas penaklukan negara Islam. Jadi tanah tu terbiar, jadi tak ada siapa nak tak ada siapa yang nak guna tanah tu. Jadi tanah tu dia jadi tanah Sawafi, iaitu tanah yang tak bertuai. Tapi tanah ni dia dipegang oleh pemegang-pemegang amanah yang telah dilantik oleh golongan-golongan peneroka. Tanah ni walaupun dianggap tanah yang Sawafi, yang milik orang Islam, tapi tanah ni dia bagi kepada pemilik negara pada akhirnya, supaya tak adalah berlaku kekecohan dalam golongan umat Islam, dalam kalangan umat Islam. Namun lama kelamaan penguasaan negara terhadap tanah ni dia mengalami perubahan yang sangat-sangat drastik. Sebab apa? Sebab pada awalnya memanglah pemikiran Uthman bin Affan ni, dia fikir tanah ni awalnya sewa. Tapi bila lama kelamaan dia bertukar menjadi hak milik. Sewa tu dah hilang, dia jadi hak milik. Jadi tanah tu dia transfer daripada negara, dia jadi kepada individu. Jadi maksudnya di sini mana-mana golongan yang kaya, golongan bangsawan je lah yang dapat memiliki tanah tersebut. Orang miskin tak dapat memiliki tanah tersebut. Oleh sebab itulah pada zaman Uthman ni ramai individu yang menguasai tanah negara. Dari satu sisi memanglah benda ni mendatangkan kemajuan, sebab tanah tu ada orang guna, ada orang produktifkan tanah tu. Ada orang tanam, cucuk tanam apa semua. Tapi dari sudut lain pula, kebijaksanaan Uthman bin Affan ni dia melahirkan satu istilah, iaitu feudalism di dunia Islam. Feudalism ni adalah yang mana sistem sosial dan juga sistem ekonomi, sistem politik diberi kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan sahaja. Jadi sangat tidak adil lah di situ, yang mana golongan miskin tak dapat nak kuasai tanah. Jadi tengok Uthman bin Affan dia buat macam tu sebab kepada beberapa pertimbangan ekonomi yang masuk akal lah. Bagi Uthman bin Affan ni, tanah diberikan kepada individu dengan cara sewa, bukan hak milik. Dan sewa ni yang mana prinsip sewa ni adalah kita dapat bagi keuntungan kepada negara dan juga dapat tingkatkan kewangan negara lah. Tapi lama kelamaan tanah tu tak jadi sewa, dan
Uthman bin Affan ni buat macam ni juga sebab tanah tu jadi produktif, dan dapat kurangkan kos pembiayaan untuk mengelolakan tanah tu, kos pembiayaan bagi negara untuk menguruskan tanah tersebut. Okay, so kita tengok kepada perbezaan masa zaman Umar bin Khattab dan juga zaman Uthman bin Affan ni. Masa zaman Umar bin Khattab ni, dia lebih mendukung peranan ekonomi terhadap negara. Tapi kalau masa zaman Uthman bin Affan ni, dia lebih kepada bersifat kapitalis. Kapitalis ni adalah mengambil untung yang besar. Tapi kalau Umar ni, dia lebih kepada sosialis. Dia memandang kepada masyarakat lah. Okey, seterusnya kita tengok kepada pemikiran ekonomi Ali bin Abi Talib. Pengangkatan Ali bin Abi Talib sebagai khalifah diteruskan selepas kematian Uthman bin Affan. Tetapi sesaat selepas pengangkatan Ali bin Abi Talib ni sebagai khalifah, lepas tu jugalah berlakunya pemberontakan daripada beberapa golongan Muslim yang lain. Ada yang tak setuju. Jadi zaman Ali bin Abi Talib ni sibuk dengan usaha untuk melumpuhkan pemberontakan yang berlaku. Okay, yang paling sengit kita nampak pada waktu tu, pemberontakan ini dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi perkara ini dapat diselesaikan, pada akhirnya dapat diselesaikan dengan mekanisme tahkim, iaitu meletakkan Ali bin Abi Talib ni sebagai orang yang kalah, di posisi yang kalah lah, dah nak mengalah kan, tak nak berlaku lebih panjang lagi kes ni. Jadi kita letak Ali bin Abi Talib tu sebagai orang yang kalah, boleh dikatakan macam tu lah. Okay, dan selepas beliau kalah, kekuasaan pun berakhir dan akhirnya beliau wafat. So kita tengok kepada kepribadian Ali bin Abi Talib. First kali, Ali bin Abi Talib ni dia berbeza dengan khalifah-khalifah lain. Kalau kita tengok dari sudut kepribadian beliau, beliau ni merupakan seorang yang benar, dan ia terbukti bila beliau ni nak meneruskan perjuangan Rasulullah secara konsisten. Dan beliau juga merupakan seorang yang berpengetahuan luas. Ada ilmu banyak, yang mana Rasulullah ni pernah gelar beliau sebagai gerbang pengetahuan. So dapat dibuktikan kat situ beliau ini merupakan seorang yang banyak ilmu, seorang yang berpengetahuan luas. Dan yang ketiga, beliau ni merupakan seorang yang berani. Perkara ni dapat dibuktikan apabila Rasulullah sendiri yang panggil beliau dengan gelaran singa Allah. Okay, so seterusnya kita tengok pada pemikiran ekonomi Ali bin Abi Talib. Beliau pernahlah berpesan, ada satu ayat daripada beliau, iaitu mencarikan barang bagi rakyat dan membuatkan kota-kota ni menjadi makmur. Dan perkara ni boleh diselesaikan, boleh dilakukan hanya dengan kita tunaikan kewajipan kepada Allah, melindungi hak asasi manusia, memelihara golongan fakir miskin, kita beri pertolongan kepada mereka yang teraniaya, dan kita menciptakan keamanan dan perdamaian, dan juga kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Okay. Dan seterusnya, Ali juga buat struktur dalam kehidupan masyarakat. Dia bina struktur-struktur. Dan kalau kita tengok dalam konteks ekonomi moden, struktur-struktur ni adalah merupakan profession, iaitu pekerjaan dalam kehidupan masyarakat. Yang mana ia saling bergantungan antara satu sama lain. Dan struktur-struktur tu adalah contohnya sektor tentera, hakim, pejabat eksekutif, petani, pedagang, industriawan, kaum fakir, kaum miskin, orang cacat. Okay, jadi Ali bin Abi Talib pada waktu tu dibagi penekanan terhadap sektor pertanian, sebab pada waktu tu sektor pertanian ni merupakan sektor yang paling penting lah untuk pendapatan negara. Jadi bila pertanian meningkat, hasil pertanian meningkat, jadi pendapatan negara pun jadi meningkat. Dan selepas pertanian, Ali bin Abi Talib dia fokuskan kepada pedagang dan juga industri, sebab dua-dua ni juga merupakan sumber keuntungan bagi negara serta masyarakat itu sendiri. Para pedagang ni merupakan orang tengah lah, orang tengah yang menukarkan barangan tu, daripada barangan tu jadi hasil, jadi duit. Dan para perindustrian ni, beliau ni menciptakan barang tu, jadi saling berkaitan lah antara satu sama lain. Okay, so kita tengok pula kepada pemikiran ekonomi Ali bin Abi Talib ni tentang kesejahteraan rakyat. So macam mana rakyat nak sejahtera? Dia saling bergantung antara tiga benda ni, tiga perkara ni, iaitu pertama nilai moral, yang kedua pembangunan ekonomi, dan yang ketiga pengedaran sumber daya ekonomi. Yang mana pengedaran sumber daya ekonomi ni lah yang sangat-sangat penting, supaya kekayaan tu tidak berada pada golongan orang kaya sahaja, tapi kekayaan tu diagih-agihkan kepada golongan-golongan yang juga memerlukan. Pada abad ke-7, Ali bin Abi Talib telah pun dapat menangani masalah ekonomi pada waktu tu. Beliau wafat pada tahun 661 Masihi, dan pada waktu tu jugalah berakhirnya zaman Khulafa Ar-Rashidin. Dan selepas tu wujudlah dinasti-dinasti, dan dinasti yang kita belajar adalah dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah dan sebagainya.